Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Muhammad Rozaini. Nombor matrik I1810258. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan research framework OT. Sebelum saya buat tugasan research framework OT ni, saya diarahkan oleh pensyarah saya, Dr. Mariani binti Omar, untuk lakukan tinjauan literatur berkaitan gejala LGBT daripada 10 jurnal. Jadi daripada 10 jurnal yang saya buat kajian tentang tinjauan literatur, saya dikehendaki untuk memilih 5 jurnal yang terbaik untuk saya lakukan tugasan seterusnya, iaitu research framework OT. Baik, yang pertama, di dalam research framework OT ni ada bahagian research operational template, iaitu 5 jurnal terbaik yang telah saya pilih untuk tugasan ni. Yang pertama, kajian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rahmaini Fahmi dan Fatimawati tahun 2018. Jurnal yang bertajuk Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender, Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi. Jurnal Psikologi Islami volume 4 nombor 1, halaman 27 hingga 34, dikeluarkan oleh UIN Ar-Raniri, Bandar Aceh. Bagi independent variable untuk jurnal ni ialah tinjauan teori psikoseksual, psikologi Islam dan biopsikologi. Untuk dependent variable pula iaitu golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Seterusnya, untuk jurnal yang kedua iaitu kajian yang dibuat oleh Noremi Mat Akhir, Fazilah Abdullah dan Muhammad Rahim Kamaluddin tahun 2019. Jurnal yang bertajuk Faktor Pengaruhi Mahasiswa Terlibat dalam LGBT di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Lembah Kelang, Perdana International Journal of Academic Research volume 6 nombor 2 Special Edition SKESA. Jurnal yang berwarsi EISSN 26009463, dikeluarkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Independent variable untuk jurnal yang kedua ini iaitu faktor pengaruhi mahasiswa. Untuk dependent variable pula iaitu isu gay di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Lembah Kelang. Jurnal yang seterusnya, kajian yang dibuat oleh Siti Hajar Jamal, Saleh Ahmad dan Nasruddin Subhi tahun 2019. Jurnal yang bertajuk Kecenderungan Cubaan Membunuh Diri dalam Kalangan Gay dan Lesbian di Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia 44/1, isu khas, halaman 151 hingga 162. Independent variable untuk jurnal yang ketiga ini iaitu Kecenderungan Cubaan Membunuh Diri. Untuk dependent variable pula dalam kalangan gay dan lesbian di Malaysia. Seterusnya, untuk jurnal yang keempat pula, kajian yang dibuat oleh Resati Naindo Panosih, Ika Artini, Arif Effendi dan Aradia Kumala Azizah tahun 2020. Jurnal yang bertajuk Hubungan Faktor Risiko dengan Tingkat Depresi pada Gay, Transgender dan LSL. Arteri Jurnal Ilmu Kesihatan volume 1 nombor 3 Mei 2020, halaman 197 hingga 204. Jurnal yang berwasit PISSN 27214516, EISSN 27154432. Jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Malahayati. Independent variable untuk jurnal yang keempat ini ialah hubungan faktor risiko tingkat depresi. Dependent variable pula pada gay, transgender dan LSL. Bagi jurnal yang terakhir iaitu jurnal yang kelima, kajian yang dibuat oleh Resati Nando Panosih, Ade Utiadeti, Arif Effendi dan Zulfa Yusnidar Aini tahun 2020 juga. Jurnal yang bertajuk Hubungan Pendidikan dengan Pengetahuan tentang Infeksi Menular Seksual pada Gay, Transgender dan LSL.
Arteri Jurnal Kesihatan. Arteri Jurnal Ilmu Kesihatan, Volume 1, Nombor 3, Mei 2020, halaman 205 hingga 2011. Jurnal yang berwasit PISSN 27214516, EISSN 27154432. Jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Malahayati juga. Bagi independent variable untuk jurnal yang terakhir ni, hubungan pendidikan dengan pengetahuan. Untuk dependent variable pula, infeksi menular seksual pada gay, transgender dan LSL. Untuk pengetahuan, LSL tu singkatan kepada lelaki, seks dengan lelaki. Okey. Seterusnya untuk bahagian thesis statement, topik, argument ataupun debatable gap dan support. Tajuk yang boleh saya buat daripada kelima-lima jurnal yang telah saya pilih, daripada 10 jurnal yang saya buat tinjauan literatur tu, iaitu tinjauan hubungan tingkat depresi dengan cubaan membunuh diri dalam kalangan gay, lesbian, bisexual dan transgender LGBT di Malaysia. Untuk independent variable, bagi tajuk ini iaitu hubungan tingkat depresi. Untuk dependent variable pula, cubaan membunuh diri dalam kalangan lesbian, gay, bisexual dan transgender ataupun singkatannya LGBT. Seterusnya ialah theoretical atau conceptual framework. Okey, dalam 5 jurnal yang telah saya pilih tadi, terdapat 5 teori yang saya jumpa dalam jurnal tu dan diaplikasikan semasa penyelidik melakukan kajian, iaitu yang pertama, teori psikoseksual. Yang kedua, teori pembelajaran sosial. Yang ketiga, teori psikoanalisis. Yang keempat, teori pembangunan identiti gay dan lesbian. Dan teori yang kelima, teori sadok. Objektif daripada tajuk kajian yang saya tulis tadi, iaitu tinjauan hubungan tingkat depresi dengan cubaan membunuh diri dalam kalangan lesbian, gay, bisexual dan transgender di Malaysia, iaitu ada 3 objektif. Yang pertama, mengenal pasti hubungan tingkat depresi dalam kalangan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti tahap cubaan membunuh diri dalam kalangan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di Malaysia. Dan yang ketiga, mengenal pasti hubungan tingkat depresi dalam kalangan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di Malaysia. Seterusnya bagi bahagian research question. Research question dekat sini ada 3 research question. Yang pertama, apakah tingkat depresi dalam kalangan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di Malaysia? Instrumen bagi research question ni, saya menggunakan instrumen dokumentasi. Type of data analysis, saya menggunakan analisis kandungan penulisan. Bagi research question yang kedua, apakah tahap cubaan membunuh diri dalam kalangan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di Malaysia? Bagi instrumen kajian, saya menggunakan instrumen dokumentasi juga. Type of data analysis, saya menggunakan analisis kandungan penulisan juga. Bagi research question yang ketiga, adakah wujud hubungan antara tingkat depresi dengan cubaan membunuh diri dalam kalangan lesbian, gay, bisexual dan transgender? Instrumen kajian, saya menggunakan instrumen dokumentasi. Type of data analysis, saya menggunakan analisis kandungan penulisan. Seterusnya bagi bahagian research design, yang pertama reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam penulisan ini adalah berbentuk kajian kualitatif. Bagi bahagian yang kedua, kaedah pengumpulan data menggunakan kaedah pustaka. Untuk sampling frame, sudah semestinya lah untuk golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di Malaysia. Contribution to the body of knowledge, saya berharap apabila kajian ini dilakukan, ia dapat memberi pengetahuan kepada semua lapisan masyarakat tentang hubungan antara tingkat depresi dengan cubaan membunuh diri dalam kalangan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di Malaysia. Sekian, terima kasih.